Tapi apabila dia dapat amanah tu, tak semua orang boleh laksanakan. Jadi termasuklah semua pegawai awam, ahli politik. Pegawai awam, kalau ikut masa saya di pengalaman di PDRM dulu, kalau pegawai tu dia belum lagi jadi pegawai di peringkat lain-lain pangkat, dia selalu menegur, patut pegawai kena buat macam ni, pegawai kena buat macam ni, kena amanah, kena integriti. Asal kena pada orang lah. Kena pada orang. Tapi bila dia kebetulan dia dapat rezeki naik pangkat, sebaliknya yang berlaku, malah kadang-kadang kita tengok lagi teruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang berada dalam satu sesi yang dinamakan sebagai Borak Cikgu Amiri. Kita siarkan dari studio IDE di Shah Alam, dan bersama dengan saya malam ni ataupun kali ini adalah Ustaz Fikri. Tapi dia tak suka orang panggil dia Ustaz. Jadi dia suruh panggil Fikri je. Betul lah? Betul. Okey, baik. Jadi pada kali inilah, kan, sebelum kita sembang-sembang ni kan, apa ni Fikri ya, saya dengar Fikri mempunyai perjalanan hidup yang menarik lah, kan. Daripada apa kata orang tu, seorang penuntut di sekolah agama. Asal mana tadi? Muar Johor. Orang Muar. Orang Orang Muar ni dia memang terkenal dengan mi Bandung. Mi Bandung. Dan asam pedas kan? Asam pedas Muar. Di Muar tu kat mana asam pedas yang sedap? Yang paling famous ni ada dekat Jalan Jonet lah. Jalan Jonet ataupun di Paik Jawa. Asam pedas Paik Jawa. Nanti kalau ada kesempatan saya ke sana nanti boleh lah. InsyaAllah boleh. Kita cari tempat tu kan. Baik. Dan selepas di Muar tu dapat sampai sekolah menengah tu pergi ke mana tu? Selepas sekolah habis SPM, saya masuk ke Kolej Islam Selangor Darul Ihsan. Kisda. Dulu dipanggil Kisda. So sekarang ni lebih dikenali Universiti Islam Selangor. Sebelum Universiti Islam Selangor dia KUIS dulu. Itulah. Tu mana dah lama lah ni. Okey. Jadi selepas di Kisda, masa tu habis tamat Kisda sekitar 2003 masa tu. Yelah, bidang pengajian Islam ni masa tu peluang pekerjaan dia terhad. Jadi saya mengambil keputusan setelah bincang dengan keluarga, saya melanjutkan pelajaran di bidang lain, di bidang kejuruteraan elektronik di Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Jadi Kolej kejuruteraan elektronik. Dulu dipanggil HND, Higher National Diploma. Macam mana pula syariah pergi ke, kan, tu kira satu perkara. Dia satu macam memang mencabar, sebab dia terus daripada kita tak belajar admat, kita kena belajar admat. Kita kena belajar fizik sikit. Itu memang mencabar, tapi itu dah bincang keluarga sebab masa tu perancangannya lain. Ada perancangan lain masa tu. Jadi saya habiskanlah diploma kejuruteraan elektronik di Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Ada diploma syariah, ada diploma apa? Elektronik kan, kejuruteraan elektronik. Selepas tu habis diploma elektronik engineering, ada peluang kerja. So saya ditawarkan untuk berkhidmat di Telekom Malaysia. Sebagai technical assistant. Dan saya oleh kerana ada peluang, saya masuk ke anak syarikat Telekom, VETS Berhad masa tu, sebagai network engineer masa tu. Engineer. Itulah. Jadi kemudian sampai sekarang ni sebagai? Sekarang ni saya berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri lah. Okey. Dan merupakan orang yang mempelajari ataupun dapat ijazah undang-undang. Ijazah undang-undang. Masa selepas saya tamat di selepas saya berkhidmat di Telekom Malaysia Berhad dan anak syarikat tu, saya dapat tawaran untuk berkhidmat di kerajaan di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Patah balik ke bidang agama. Okey. Balik bidang agama. Itu kata rezeki lah, insya-Allah. Kemudian saya ditempatkan di beberapa jabatan lah, di PDRM, Kementerian Perdagangan, Masjid Putra, Masjid Negara.
semasa di JAKIM juga saya melanjutkan pelajaran lah dalam bidang usuluddin di UKM. Usuluddin pula. Usuluddin. Syariah, apa ni electrical engineering. Betul. Kemudian betul, ambil degree usuluddin. Okey lah, masa habis usuluddin sekitar 2013 masa tu. 2013 habis. Kebetulan masa tu saya satu kelas dengan seorang pencetus ummah, saya tak ingat siapa nama dia. Dia pun rajin belajar. So saya dengar dia belajar undang-undang. Saya dengar gitu perkara yang menarik. Saya sambung pula undang-undang. Dia pun mulalah kisah undang-undang tu. Ini atau terhasut lah. Terhasut. Sampai tu masa tu nak tambah baik bahasa Inggeris. Saya dengan kawan saya lah masa tu. Sama-sama dia pegawai syariah di MAIS. So saya di JAKIM, dia nak tambah baik, saya nak tambah baik. Why not kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar lah di Fakulti Undang-Undang UiTM. Dia ada apa? Koresponden, dia pengajar luar kampus. Okey. Itulah dari kata orang tu, pelajar agama berhijrah ke kejuruteraan, kemudian masuk pula usuluddin, kemudian ke bidang undang-undang. Ya, betul. Jadi itulah, saya rasa saya tak salah orang lah. Gitu. Saya jemput pada kali ini ni untuk kita bincang sikit sebanyak lah. Okey, berkaitan dengan apa isu yang hangat pada hari ini, iaitu kata orang tu kompetensi. Ya. Okay, kompetensi DUN untuk menggubal enactment syariah. Itulah, saya pun sekarang ni bila saya duk tengok tentang, dia sebut orang makin sedar lah berkaitan dengan kepentingan melaksanakan amanah. Kan? Macam tadi, bila rasa nak belajar bahasa Inggeris kan, alang-alang daripada belajar bahasa Inggeris masih masuk undang-undang kan. Ya. Lepas tu dari situ pula penuh rasa tanggungjawab tu menghabiskan pula tu. Kan? Bukan senang tu. Betul. Kan? Jadi sekarang macam mana, apa pandangan fikri lah benda-benda macam ni sekarang ni? Jadi untuk setiap manusia ni, memang kita ni ada tanggungjawab, ada amanah. Memang kalau ikut dalam ayat Quran, dalam surah Al-Ahzab pun secara dia menyatakan bahawa maksudnya, maknanya pada peringkat permulaan tu memang Allah SWT ni nak turunkan amanah ni pada makhluk, pada langit, bumi, gunung ganang. Tapi akhirnya yang sanggup memikul ni manusia. Dan memang tanggungjawab untuk melaksanakan amanah ni bukan mudah. Kadang-kadang kita nampak orang ni dia boleh bercakap, tapi apabila dia dapat amanah tu, tak semua orang boleh laksanakan. Jadi termasuklah semua pegawai awam, ahli politik. Pegawai awam, kalau ikut masa saya di pengalaman di PDRM dulu, kalau pegawai tu dia belum lagi jadi pegawai di peringkat lain-lain pangkat, dia selalu menegur, patut pegawai kena buat macam ni, pegawai kena buat macam ni, kena amanah, kena integriti. Asal kena pada orang lah. Kena pada orang. Tapi bila dia kebetulan dia dapat rezeki naik pangkat, sebaliknya yang berlaku, malah kadang-kadang kita tengok lagi teruk. Jadi termasuklah juga daripada pemimpin negara. Ada orang dia boleh bercakap pelbagai tanggungjawab, pelbagai saranan, pelbagai pandangan, tetapi apabila diberi kesempatan, tidak melaksanakan pun tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Sebaliknya bila orang lain yang memegang tampuk pemerintahan, sungguh-sungguh dia mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ayat Quran dan sebagainya lah, untuk mengkritik. Jadi kita ni memang kena amanah, seperti mana Nabi SAW antara sifat dia amanah. Amanah ni tanggungjawab, amanah dalam mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Itulah sedikit je. Bila sebut tentang amanah ni, kita kena terima dengan penuh rasa tanggungjawab kan. Ya, betul. Jadi itu bila sebenarnya pada saya lah kan, semua ni bukan setakat jawatan. Betul. Kan? Anak, isteri itu semua adalah Ya, amanah. amanah. Kan? Betul. Tu anak ada orang. Anak 3 cikgu. 3. Bukan senang cikgu. Zaman sekarang. Zaman sekarang zaman gadget. Macam-macam anak tu. Itu 3, saya 6. Dia 6 orang ni pun meriah rumah. Ya. Kan. Tahu lah masa kecil-kecil tu.
Kan saya anak-anak saya kadang ada pernah sekali dia berguling dekat dekat pasar malam. Kan, tapi yelah kita buat tak tahu je lah kan. Betul. Buat tak tahu, kalau kita melayan dia lagilah Betul. naik apa kata orang tu, sebenarnya orang Johor sebut dia naik mua. Naik mua. Jangan dimuakan sangat. Itu okey. Kan. Baiklah, balik kepada benda yang selalu bincang sekarang untuk bincang pasal pasal kompetensi tadi kan. Okey, baik. Bila kita sebut tentang kompetensi ni, jadi ada yang menimbulkan berkaitan dengan perlembagaan. Okey. Berkaitan dengan perlembagaan. Jadi kita pun tahu cerita berkaitan dengan Sahifah Madinah. Okey, bila sebut Sahifah Madinah ni, kan, boleh je rasanya Rasulullah ni dia sampai je dekat Madinah, dia isytihar. Dia isytihar kata, aku adalah ketua negara. Sebab dia Rasulullah. Kan? Aku adalah ketua negara, so perlembagaan aku akan mentadbir Madinah ni berdasarkan wahyu dan sunnah aku. Ya. Kan? Semua ikut. Itulah tujuan kita bernegara. Tapi Rasulullah tak macam tu. Dan saya kira bila saya baca sirah-sirah ni, dia sebenarnya masa sampai tu ada kira lebih kurang dalam 200 ke 500 saja orang umat Islam pada masa tu. Sedangkan penduduk Madinah tu ribuan. Ya. Dan bagaimana cekapnya kan, cekapnya para sahabat ni, dia boleh bincang, dapatkan persetujuan kan kepala suku tu, kepala puak tu, untuk bersetuju dengan perlembagaan Madinah ni. Kan, macam mana tu? Kenapa Rasulullah tak sebut saja, okey, Madinah tak perlukan perlembagaan, kan? Rasulullah masih lagi menerima wahyu, dan Rasulullah boleh bertanya direct Allah SWT macam mana nak menyelesaikan, sebab Allah itu Maha mengetahui. Tapi kenapa tak macam tu? Dia, kalau kita tengok berdasarkan sirah Rasulullah SAW, masa Nabi tiba di Madinah tu, antara perkara yang pertama, yang awal dia buat selain daripada bina masjid tu, ialah Sahifah Madinah lah, piagam Madinah ataupun perlembagaan. Jadi apa sebabnya diwujudkan perlembagaan? Antaranya ialah untuk menyatu padukan kaum-kaum selain daripada kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dan termasuk juga kaum Yahudi. Ya. Bukan senang. Dia berbeza dengan Arab Saudi sekarang yang hampir majoriti. Nak kata 100%, tak ada daftar tu, taklah 99%. Ya, 99%. Dia berbeza. Masa tu ada Yahudi dengan kaum lagi. Dan masa tu Yahudi dia menguasai ekonomi pada ya, betul. Jadi macam mana nak mentadbir negara kalau kacau bilau, tak ada kesepaduan. Jadi itulah pentingnya penyatuan kaum-kaum, terutamanya yang terdapat di Madinah tu. Itu belum lagi Yahudi pun ada pecah lagi. Ya, betul. Jadi perjanjian mesti ada. Dia tak boleh cakap, mesti ada perjanjian. Jadi pentingnya, yang pertama sekali dalam pentadbiran sesebuah negara adalah mesti ada sesuatu yang mengikat. Kita tak boleh cakap wahyu. Yahudi takkan nak dengar wahyu saja, mesti ada perjanjian. Jadi itulah Nabi SAW dengan bijaksananya telah mengatur untuk melaksanakan perlembagaan. Jadi dalam konteks Malaysia pun lebih kurang masa kita nak merdeka, antara syarat perjanjian kita mesti melibatkan kaum-kaum lain. Sudah tentu mesti ada perjanjian nak mengikat kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Jadi ditubuhkan perlembagaan persekutuan. Jadi pada masa tu, tahun 1957 ni, kesedaran umat Islam di tahun 1957 jauh beza dengan sekarang. Ilmuwan-ilmuwannya, pakar-pakarnya tak sama je sekarang. Jadi itulah, jadi kepentingannya perjanjian itu dalam permulaan ataupun untuk mentadbir sesebuah negara. Maknanya kata orang tu, macam mana negara tu nak ditadbir. Ya. Okay, setiap peranan
mungkin ketua negara apa peranan dia. Betul. Okay, kemudian ada menteri-menterinya. Okay, kemudian ada kementerian. Okey, lepas tu mungkin juga macam mana institusi perundangan kan, kalau ada pertelingkahan ke contoh nak rujuk siapa. Betul. Jadi itulah, kita tak boleh dengan semudah-mudahnya mengisytiharkan bahawa penerbangan negara adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau bahasa mudah dia kena ada kontrak, mesti ada kontrak. Itu kontrak yang awal lah. Okey. Baik, jadi itu satu perkara yang agak menarik apabila kita melihat bahawa perlembagaan ini bukan satu perkara yang asing. Satu perkara yang asing yang bertentangan dengan syarak. Kan? Satu perkara mungkin jadi satu tuntutan pun. Sebab setiap perjanjian itu mestilah ditunaikan. Okay. Mestilah dipelihara, tidak berlaku pengkhianatan dan sebagainya, barulah kita boleh hidup dalam aman dan damai. Okey. Jadi itulah antara disebut tentang kepentingan perlembagaan. Baik, Fikri, saya ni pening kadang-kadang bila ada orang sebut berkaitan, sekali lagi berkaitan dengan perlembagaan ni. Okeylah, kalau macam kita ni ada dua kan. Ada dua sistem. Satu syariah, satu lagi civil. Tapi kalau ada negara Islam yang ada satu je, itu perundangan syariah. Mungkin macam mana kat negara tu pentadbiran perundangannya kan, yang mana mungkin dia mungkin lebih masyarakat itu lebih homogenes kan, semua sebahagian besarnya adalah Islam. Okey, jadi dia tidak begitu rencam ataupun pelbagai dari segi latar belakang budayanya dan juga kepercayaan. Tapi kita nak lihat jugalah, kalau katakan misalnya boleh dikongsikan sebanyak maklumat kan, bagaimana kalau negara-negara yang melaksanakan syariah ni. Saya ada melihat sedikit negara yang paling dekat dengan kita lah, negara Brunei Darussalam kan. Dan yang paling mungkin yang paling terkini lah yang melaksanakan undang-undang syariah. Jadi kalau kita nak ambil pengajaran daripada Brunei ni dia bukan dalam sekelip mata. Dia ada, kalau kita buat pembacaan sedikit, dia ada 3 fasa. Fasa yang pertama, fasa sebelum kemasukan British. Fasa yang kedua semasa pemerintahan British. Kemudian fasa 1984 lah, bila dia merdeka, sampailah ni. Jadi selepas merdeka, Brunei ni dia merdeka tahun 84. Jadi tahun 84 sampai ke sekarang ni berapa puluh tahun dia ambil. Jadi sehinggalah tahun 2013 barulah ada kanun syariah yang terkini tu, yang nak melaksanakan syariah berapa tahun dah rasa? Dalam 84 2004 30 tahun 40 tahun 30 tahun 29 tahun lah macam tu. 24 dan 2013 pun bukannya sempurna, sehinggalah tahun 2019 baru dia dapat hampir sempurna lah untuk laksanakan syariah. Itu pun kalau kita buat pembacaan, dia ada mahkamah sivil, ada mahkamah syariah. Yang kita nak tekankan ni dari sudut pembuktian. Kalau kita pembuktian, macam mana nak buktikan. Jadi kalau di Brunei, peringkat pembuktian masih lagi kena melibatkan mahkamah sivil. Dan dia akan tanya, kalau bisa kata ada seorang pesalah tu, kalau tuan nak mengaku ikrar tu, okey, kita boleh teruskan di mahkamah syariah. Tapi kalau nak proses pendakwaan berjalan, kena masuk mahkamah sivil juga. Yang tu maksudnya masih lagi belum sepenuhnya. Tak semudah itu. Itu dengan keadaan hampir 100%. Hampir 100%. Sebab dia kena gubal satu undang-undang, apa dia panggil, akta keterangan yang Islamik. Kita tak, kita memang tak ada. Brunei belum lagi lah, saya rasa, sampai ke tahap itu. Jadi macam mana pun tetap melibatkan mahkamah sivil. Kalau kita ambil contoh, kalau contoh kita kaitkan di Malaysia, yang kita pun tak laksana syariah sepenuhnya. Kalau penjara, masih guna penjara biasa. Kalau kita ambil contoh di Qatar, dia masih ada perlembagaan. Masih ada perlembagaan. Kecuali Arab Saudi lah. Arab Saudi memang dia berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.
Arab Saudi. Tapi Arab Saudi 100% Muslim. Seperti yang kita bincang tadi, tak sama dengan keadaan masa zaman Nabi SAW. Oh, jadi itu pun perlukan satu proses. Proses. Dan saya tadi nampak macam apa? Satu, bukan setakat proses tapi kesepakatan. Kesepakatan. Kan, kesepakatan. Tahu kalau macam di Brunei itu dia adalah apa, sebuah negara beraja mutlak kan. Ya, betul. Kan? Dia ada dia punya apa kata orang tu, yang kata proses politiknya itu tidaklah serumit kita, tak serencam kita. Tak serencam kita dengan pelbagai ada parti yang Dia tak berlandaskan. perlu ada pilihan raya Ah, nak melayankan pelbagai pihak. ya. Maknanya dia apa, monark kan, dia sistem monarki yang absolute. Ya. Kuasa mutlak tu ada. Jadi dia boleh laksana. Itu pun belum 100% berjalan lah. Okey. Itu satu perkara yang menarik. Sebenarnya ni ialah kalau kita lihat, dia sebenarnya satu ruang dan satu juga peluang untuk kita ni meneruskan perjuangan, meneruskan usaha ikhtiar untuk orang lain memahami perundangan syariah itu sendiri. Dan satu perkara ni kita mesti melakukan dengan beransur-ansur. Sedangkan kalau kata bukan kata kita merdeka hari ni, bukan kita merdeka hari ni, besok kita boleh laksanakan. Kita perlu didik masyarakat kita. Baik, selain daripada tu, kes-kes ataupun kes yang baru-baru ni, kerajaan ambil sikap. Kerajaan ambil sikap walaupun telah sampai kepada satu proses yang panjang dan akhirnya sampai kepada proses penghakiman, keputusan. Maka pada ketika itu kerajaan telah bertindak untuk mengembalikan berkaitan dengan pentadbiran ataupun perundangan syariah ini kepada majlis raja-raja. Kan, adakah tu satu perkara yang wajar? Wajar, sebab ialah kita selalu mengaitkan sesuatu perkara, isu itu dengan fahaman politik. Ya. Jadi perlu satu langkah untuk kita meletakkan isu sistem perundangan ni di bawah satu badan yang tidak melibatkan mana-mana fahaman politik. Contohnya seperti Majlis Raja-Raja. Jadi itu sangat wajar dalam kita untuk mengamalikan keyakinan dan untuk mengukuhkan lagi sistem perundangan syariah di Malaysia. Jadi maksudnya sekarang ni kerajaan cuba untuk mengalihkan kata orang tu medan perbincangan. Ya. Okey. Satu, dia mengalihkan daripada perbincangan media yang mungkin ada yang betul, ada yang salah. Ada yang rasional, ada yang emosional. Dalam masa yang sama juga dia mengelakkan supaya pertikaian-pertikaian ni terus dibawa ke mahkamah. Kita bincang loh, ada perundingan dan yang membincangkan ini juga adalah mereka yang pakar. Yang mengetahui kedua-duanya dan juga pakar dalam perlembagaan. Dan saya sebenarnya sendiri menyambut baik kan, supaya perkara ni jangan kita bincang. Undang-undang kalau bincang secara emosional, kan, dia bukan jadi undang-undang. Dia bukan sahaja melibatkan pakar, tapi baru-baru ni Amat Berhormat Perdana Menteri juga meminta agar jawatan kuasa khas untuk isu pengumpulan undang-undang di DUN ni membuat sesi libat urus dengan ahli akademik, dengan ulama di setiap negeri untuk mendapatkan satu dapatan yang komprehensif dan menyeluruh lah. Itu satu langkah yang tak pernah dibuat. Kita kena faham sejak Merdeka belum ada lagi yang seserius ini. Sebab sepanjang pengamatan saya lah, tak tahu kalau cikgu ada pernah nampak langkah-langkah sebelum ni kan. Yalah, saya tahu dulu hubungan yang amat dekat, yang amat baik dan juga yang amat rapat lah, yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini dengan tokoh perundangan negara, iaitu Profesor
Tan Sri Ahmad Ibrahim, kan, yang mana masing-masing mempunyai satu kesedaran yang cukup tinggi untuk memartabatkan perundangan syariah ni. Dan kita haraplah, saya mengira bahawa itu merupakan salah satu cita-cita dan impian beliau untuk sama-sama melihat bahawa perundangan syariah ini dapat dimartabatkan. Okey, baik. Saya ingat itulah kot. Okey. Sembang kita malam ni Borak Cikgu Hamidi, yang mana ini merupakan siri yang pertama, dan insya-Allah kita akan sama-sama terlibat lagi, akan bincang ni kalau ada isu-isu. Dan sebenarnya saya cukup tertarik dengan apa yang disebut tadi berkaitan dengan perbincangan, ya, satu benda ni dia bukan satu benda yang baru pun. Okey, perlembagaan tadi, ya, bermula daripada sirah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Okey, kemudian macam mana perlembagaan ataupun perlembagaan syariah di negara-negara lain yang juga melalui proses yang panjang. Ya, tambah pula dengan kita kerencaman mungkin pada masa tu masing-masing memikirkan gairah untuk merdeka. Kalau dibincangkan satu-satu, saya rasa bukan semula 57 kan, mungkin 67, mungkin 77 kan, kita tak merdeka lagi. Tapi setelah kita merdeka, inilah negara kita, inilah bentuknya, ya, yang telah sama-sama kita sepakati. Dan kita berharap bahawa perpaduan, keamanan, kedamaian dan kebahagiaan itu dapat dipertahankan. Baik, saya ingat itu saja perbincangan kita buat kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada lain ketika, dan mudah-mudahan yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan satu ilmu yang baru, okay, satu pemikiran yang sihat, dan dapat kita gunakan untuk perbincangan kita pada masa akan datang. Sekian saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.